jatuh ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata wasyirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu kenapa kita berpuasa nanti. Yang sekarang ini yang kita nak sebutkan dahulu, bagaimana perasaan kita jika nak menyambut bulan Ramadan. Kita berada dalam bulan Ramadan ini biar dengan penuh perasaan. Ini boleh diusahakan, boleh dicuba. Kalau suami dia cuba mengajak mana isteri dia ke arah mencintai Nabi, begitu juga dengan isteri, mana sama-sama akan menyayangi benda yang sama. Maka bila benda yang sama itu, kita akan memperkecilkan masalah-masalah yang kita hadapi. Assalamualaikum, untuk menyediakan makanan halal kepada muslim-muslim. Mereka mengambil pekerja Malaysia, kalau anda Malaysia yang Dr. Husna yang berada di Wakil Mahasi untuk study ataupun untuk buat research ataupun buat mencari bagaimana mahu menjadi gula-gula semua habis kan, itu bukan dia punya. Bukan semua kan? Bukan semualah, ada lah. Ada juga. Ada yang baik lah, yang tak ambil tahu, tetapi ada sebahagian daripada orang Islam yang sendiri yang memberi kesan kepada apa-apa perkara, kerana ini akan menyebabkan terkeluar kesan yang diberikan oleh makhluk dari ruang lingkup kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa. akhir di dalamnya ada Lailatul Qadar. Manakala bulan Syaban yang dilalaikan oleh orang ada pada 10 pertengahannya, iaitu nisfis Syaban. Maka di waktu itu sebab orang mungkin sibuk dengan apa kelebihan yang kepada anda oleh Hospital Pusrawi Sdn Bhd, eksklusif di IKIM FM, inspirasi utama anda. Hospital Pusrawi Sdn Bhd mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua muslimin dan muslimat. Hospital Pusrawi Sdn Bhd merupakan anak syarikat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan telah beroperasi sejak tahun 1984. Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak menawarkan perkhidmatan kepakaran dan kemudahan kesihatan komprehensif, pakej kesihatan dan juga aktiviti menarik sepanjang tahun buat anda sekeluarga. Ingin ketahui info lanjut, sila hubungi 03-2687-5000 atau layari www.pusrawi.com.my atau datang terus ke
Hospital Pusrawi di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Kami sedia membantu anda. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Mari pelajari bahasa Arab, bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Kembali Inspirasi Hikmah FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini في برنامج هيا بالعربية لهذا المساء. شكرا جزيلا لكم وشكرا لمحبي وعشاق اللغة العربية الذين ما زالوا معنا في برنامج هيا بالعربية. وما زال معنا في هذه الحلقات مع الفضل الأستاذ أشرف الدولة عبد الحميد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير إن شاء الله، ونتمنى دائما مستمعينا الكرام بخير وبصحة ومستفيدين دائما من برنامج هيا بالعربية. ومع حلقات هيا بالعربية يجب أن يكون كل حلقة لها عبارة جديدة، كلمة جديدة نتعلمها لهذا المساء. تفضل يا أستاذ. Baik, petang ni kita nak pelajari satu ayat yang orang Arab selalu guna, iaitu huwa ya'kul an zahri yadi. Ya'kul an zahri yadi, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Bukan maksudnya huwa ya'kul an zahri yadi, maksudnya dia makan daripada belakang tangan saya. Laisa ma'nahu annak nak bagi dia makan itu تأخذ يد أخرى وتأكل بها. أيوة. لا، هو يأكل عن ظهر يدي maksudnya أنا الذي أنفقت عليه. أنا الذي أنفقت عليه وأنا الذي أقدرت عليه بالأموال. Saya yang bagi dia, saya yang sarah dia maksudnya.
Contohnya kita tengok, kita nak mengukir lah. Ini tak betul lah. Jangan wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza kan. Tapi ini contoh ayat lah. Ana alladhi anfaqtu alaihi, kita boleh kata. Sekarang dia dah buat tak tahu, buat lupa aku sekarang. Annani ana alladhi anfaqtu alaihi, ataupun kita kata huwa ya'kul al'an an dhahri yadi. Huwa ya'kul an dhahri yadi, dia makan hasil daripada aku yang sarah dia. Maknanya yang sebenarnya adalah aqama baina dhahraihim ataupun aqama baina dhahranaihim. Ini maknanya adalah baina dhahraihim ataupun baina dhahranaihim ataupun baina azhurihim, maksudnya bainahum. Contohnya aqamtu fatrah baina zahranaihim. Saya berada untuk satu tempoh, saya berada di antara mereka. Baina zahranaihim maksudnya saya ada bersama-sama dengan mereka, berada di antara mereka. Itu maknanya aqama baina zahranaihim. Yang sebenarnya adalah adara lahu zahrahu. Adara lahu zahrahu. Adara lahu zahrahu maksudnya a'rada anhu atau takhalla anhu. Contohnya kita kata seseorang tu kita nampak dia memalingkan belakang dia kepada seseorang itu maksudnya dia tak suka orang tu lah. Kita tanya madza fa'al ba'da dhalik, adara lahu zahrahu. Adara lahu zahrahu yani a'rada anhu wa tarakahu. Itu maksudnya. Tapi untuk tuan-tuan yang sedang mendengar Hayya bil Arabiah ini, tiba-tiba tuan-tuan terdengar rancangan ini buat kali pertama, seperti mana kita katakan dalam rancangan Hayya bil Arabiah ini, kita meraihkan semua lapisan latar belakang orang yang mempelajari bahasa Arab. Ada kadang-kadang kita kongsikan perkara-perkara asas, ada kadang-kadang kita kongsikan kosakata yang agak tinggi. Dan itu semua kalau tuan-tuan ikuti setiap hari, tuan-tuan akan dapat tahulah betapa kita meraihkan sahabat-sahabat kita yang mengikuti rancangan Hayya bil Arabiah ini. InsyaAllah pada apa yang kita pelajari, alhamdulillah apa yang kita pelajari pada petang ini, pada hari Ramadan yang mulia ini, pertama adalah ya'kul an dhahri yadi, yang kedua aqama baina zahranaihim ataupun aqama baina zahraihim, dan yang ketiga adalah adara lahu zahrahu. Az-zahr. نعم ما شاء الله الحمد لله كلمات كثيرة وعبارات كثيرة وجديدة عن الظهر فقط منذ كم حلقة يعني. إن شاء الله para pendengar boleh ambil perkataan ini dan kita beri praktiskan, sebab mungkin jarang sikit Ustaz kita nak praktiskan perkataan-perkataan ini. Jarang. Tapi kita bila dengar faham apa maksudnya sebenarnya. Alhamdulillah. طيب في آخر لقاء أشكرك شكرا جزيلا أستاذ، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكرا جزيلا مستمعي الكرام ولمستمعي الكرام، استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة هذا الوعي الإسلامي الماليزي راديو إيكيم. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985.
Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. In this month of Ramadan, IKIM FM wants to invite you to a special journey of reflection and enlightenment. Successful to me is something that people see on the outside, the material need. But you can never achieve that success now and akhirah if you're not a good person. Get ready for an extraordinary experience filled with inspirational sharings and uplifting messages that will transform your Ramadan like never before. Life does not happen to me. Life happened for me to learn and become better. Tune in to Light of Life Ramadan Special with Professor Datuk Dr. Muhayya Muhammad every Saturday from 5 to 6 p.m. Don't miss out this exclusive program special only during Ramadan. Ali at IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Syukur kita masih ada rezeki untuk berbuka dan bersahur. Bagaimana dengan mereka yang kurang berkemampuan? Hulurkan sedekah melalui projek Rizki Ramadan Islamic Relief Malaysia. Info lanjut di islamic-relief.org.my atau hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Penyakit kawal kita atau kita kawal penyakit? Rawat jasad, jiwa, akal, roh untuk hapus punca penyakit ke akar umbi di Ibnu Sina Wellness, Pusat Perubatan Sains Islam dan Psikologi Islam yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Di Ibnu Sina Wellness, dapatkan solusi holistik secara alami untuk kembali sihat mengikut fitrah. Hubungi 03-8966-3696 atau layari www.ibnusinawellness.com. Gaza dan Yaman berlainan negara, namun berkongsi rasa derita yang sama. Yaman masih belum pulih, Gaza pula terus diserang hingga tidak tahu bila kesudahannya. Mari bersama kami, Pertubuhan Kasih Insan, menyalurkan lori bekalan air bersih untuk mereka. Semoga dengan keberkatan Ramadan ini, terhapus duka air mata mereka yang amat memerlukan. Hubungi 012-7030-788 atau layari kasihinsan.org. Keranamu Yaman, demimu Gaza. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pengarah bahagian wakaf IKIM Grade N54. Jawatan adalah bertaraf tetap, terbuka kepada semua warga yang berumur tidak kurang daripada 45 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan serta berpengalaman tidak kurang daripada 20 tahun dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas adalah bertanggungjawab mengetuai bahagian wakaf IKIM, menguruskan tabung dana wakaf IKIM, membina jaringan kerjasama dalam dan luar negara, mempromosi produk-produk wakaf IKIM serta menyediakan laporan berkala wakaf IKIM kepada mesyuarat pengurusan. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan sebelum atau pada 3 April 2024. Asyik sakit tapi tak tahu penyakit apa? Rawat jasad, jiwa, akal, roh untuk hapus punca penyakit ke akar umbi di Ibnu Sina Wellness, Pusat Perubatan Sains Islam dan Psikologi Islam yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Di Ibnu Sina Wellness, dapatkan solusi holistik secara alami untuk kembali sihat mengikut fitrah. Hubungi 03-8966-3696 atau layari www.ibnusinawellness.com. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi untuk perkhidmatan efisien yang mesra. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Asyik sakit tapi tak tahu penyakit apa?
Rawat jasad, jiwa, akal, roh untuk hapus punca penyakit ke akar umbi di Ibnu Sina Wellness, pusat perubatan sains Islam dan psikologi Islam yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Di Ibnu Sina Wellness, dapatkan solusi holistik secara alami untuk kembali sihat mengikut fitrah. Hubungi 03 8966 3696 atau layari www.ibnusinawellness.com. Sudahkah anda berwakaf hari ini? Perbadanan Wakaf Selangor ingin mengajak anda untuk merebut peluang berwakaf tunai pada bulan Ramadan ini. Ayuh layari www.wakafselangor.gov.my untuk berwakaf secara tunai, FPX atau imbas kod duit now QR Wakaf. Jangan lupa follow dan like Facebook page dan Instagram rasmi Perbadanan Wakaf Selangor. Hubungi 0355188001 untuk info lanjut. Jom berwakaf untuk saham dunia dan akhirat anda melalui Perbadanan Wakaf Selangor. Kota Kinabalu 93.9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini di Kembara Inspirasi IKIM FM, Inspirasi Ramadan anda. Untuk petang ini masih lagi kita bawa khas untuk anda setiap hari Khamis rancangan Imanunah Iman Kami, dan untuk anda boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah untuk petang ini masih lagi bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki datin? Alhamdulillah, insyaAllah bikhair. Terima kasih Doktor masih meluangkan masa untuk Imanuna pada petang ini, dan Ramadan Karim kepada Doktor. Bagaimana siamnya dan qiyamnya Ustaz Doktor? Ramadan Mubarak alaina wa alaikum. Alhamdulillah kulli syai' ala tamam insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan bersama Doktor kita masih lagi bersama kitab kita, kitab Kearah Pemerkasaan Akidah Islam di Alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Imam As-Sanusi. Siapa yang belum mendapatkannya boleh dapatkan bersama Encik Johari insyaAllah 0192380466. Untuk petang ini kita buka kitab kita dan kita bincangkan petang ini tentang sifat harus melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Dan untuk ini bersama Muqaddimah, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang dihormati Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna, iaitu iman kami, yang mana hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita pada petang yang berbahagia ini sedang berada pada muka surat 272 bagi versi bahasa Arab dan muka surat 220 bagi versi bahasa Melayu. Maka barang siapa para hadirin yang mendengarkan radio IKIM yang berada di rumah yang memiliki kitab, bolehlah buka-buka bersama untuk kita mengaji bersama-sama. Dan bagi yang berada di atas steering, maka pastikan memandu dengan selamat. Jangan buka buku pula, tapi tengok jalan. Dan dengarkan dengan khusyuk insya-Allah pengajian ini
Semoga kalian semua mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita meneruskan pengajian kita ini pada item yang ke-75, iaitu tentang sifat harus melihat Allah SWT di akhirat kelak. Pada pertemuan yang lalu, kita telah menerangkan tentang harus, iaitu termasuk sifat harus bagi Allah adalah melihat Allah di akhirat kelak. Jadi harus sifat harus, iaitu kita, Allah SWT berikan atau menjadikan kita ini dapat melihat Allah di akhirat kelak. Dalil yang ditawarkan atau dalil yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah bagi sifat harus ini, iaitu melihat Allah, adalah datang daripada dalil, iaitu dalil aklinya. Yang pertama, kalau Allah boleh membukakan hati kita di dunia ini mengetahui beberapa perkara yang dipanggil dengan ilmu, untuk kita dapat ilmu. Jadi apa masalah dia? Kan? Haruslah juga kalau Allah SWT bukakan kasyaf kita di akhirat kelak untuk melihat Allah di akhirat kelak. Ini tanpa muqabalah, tanpa berhadapan dan tanpa arah. Harus melihat Allah. Kerana golongan Mu'tazilah menolak. Bagi dia Allah tak dapat dilihat di akhirat. Di sisi ahli sunnah Allah dapat dilihat. Dalil dia tadi. Lalu sebab itu Imam Sanusi kata syarak dah mengatakan perkara itu harus terjadi, iaitu nas. Kerana nas mengatakan wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang mukmin di akhirat kelak akan berseri-seri kepada Tuhan mereka lah mereka melihat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. So kita dah habis dah jelaskan perkara tu. Lalu kita masuk pada item yang ke-75, tuan-tuan dan puan. Al-Imam As-Sanusi berkata, wa ru'yatu inda ahli al-haqqi la tastad'i binyatan wala jihatan wala muqabalatan wa innama tastad'i mutlaqa mahallin takumu bihi faqat wa laysa bin bi'ati asyi'atin min al-'ain wala yamna'u dhalika minha qurbun wala bu'dun mufritani wala hijabun kasifun kama la yamna'u dhalika min al-'ilmi wa ma taqarrara min al-mawani'i fi syahidi fa bi mahdi ikhtiyarillahi ta'ala ay yahjiba an indaha la biha. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maksudnya melihat Allah itu bagi ahli yang hak tidak memerlukan kepada struktur. Jadi di sisi ahli sunnah wal jamaah, melihat Allah ni tak semestinya kena ada bentuk, kena ada struktur binyatan. Tak. Tidak berarah. Lihat Allah ni tak macam kita lihat. Saya lihat tu, dia ada arah. Melihat Allah tidak ada arah. Dan tidaklah secara muqabalah berhadapan. Jadi melihat Allah tadi bukanlah berhadapan macam ni, bukan. Yeah. Dan ia hanya memerlukan kepada tempat berdirinya sahaja. Jadi dia hanya memerlukan pada tempat berdirinya sahaja penglihatan tersebut. Jadi yang diperlukan adalah tempat berdiri untuk melihat tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi lalu dia kata melihat Allah itu bukanlah dengan pantulan cahaya dari mata. Jadi melihat Allah ni bukan pantulan cahaya daripada mata. Atau ibarat kan kita belajar ilmu sains. Melihat ni dia bukan ada cahaya melihat ni. Dia kerana ada cahaya kena reflect, maka kita nampak. Kalau tak ada cahaya kita tak nampak sebab gelap. Ini. Jadi bukan kerana pantulan cahaya dari mata. Dan ia tidak terhalang dengan jarak yang terlampau dekat. Contoh dia tuan-tuan dan puan. Macam ni boleh baca tu.
Boleh baca ke? Tak boleh. Baca kan? Tak boleh. Kalau tak boleh baca lah. Ya. Hadirin wal hadirat. Atau terlampau jauh. Oh, jauh. Tak nampak. Nampak tak? Tak nampak. Cuba untuk tengok. Nampak tak? Tak nampak. Ni contoh dia. Hadirin wal hadirat. Atau terlampau jauh. Dan tidak pula terhalang dengan halangan yang tebal. Contoh dia, nampak tak apa yang ada dekat belakang ni? Tak nampak. Nampak tak ada belakang dinding ni? Tak nampak. Sebab apa? Sebab ada penghalang yang tebal. Penghalang yang tipis, contoh dia ada kain. Nampak tak ada orang kat situ tengah jalan? Nampak. Nampak bayang-bayang dia. Ada cahaya, kain kecil. Nampak orang jalan. Nampak lah. Tapi itu, iaitu terhalang dengan yang kecil. Tapi kalau ini yang dikatakan, iaitu yang besar, yang tak nampak. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia kata di sini, jarak terlampau dekat atau terlampau jauh dan tidak pula terhalang dengan halangan yang tebal dan tidak juga terhalang dengan halangan yang tebal. Lalu ada pun apa yang telah ditetapkan di alam ini sebagai penghalang daripada melihat sesuatu, maka ia adalah murni kehendak Allah SWT untuk menghalang penglihatan seseorang ketika ada perkara itu. Jadi apa yang tuan-tuan contoh dia tak nampak di belakang ini, itu adalah daripada Allah. InsyaAllah kita akan syarah perkara itu sebentar lagi, tuan-tuan dan puan. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Negeri Sembilan 102.7. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah. ومن أحزنه أمر فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Johor Bahru 106.2 FM. Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Kuala Terengganu 100.2. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini bersama rancangan Imanunah Iman Kami. Dan alhamdulillah masih pada petang ini di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0119004004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk petang ini masih lagi kita membincangkan tentang sifat harus melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bersama yang bersama Dr. Aiman Al-Akiti untuk waktu ini. Dan untuk petang ini, untuk waktu ini kita sambung kebincaan kembali bersama doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata Imam Sanusi, adapun apa yang telah ditetapkan di alam ini sebagai penghalang-penghalang daripada melihat sesuatu,
maka ia adalah murni kehendak Allah SWT untuk menghalang penglihatan seseorang ketika ada perkara itu. Bukanlah sifat perkara itu menghalang dengan dirinya sendiri. Maksud dia apa tuan-tuan? Jadi contoh dia, ada tembok, ada tiang, ada dinding. Kita tak nampak apa dekat belakang dinding. Bukan kerana dinding itu yang menghalang dengan zatnya, sehingga engkau takkan dapat nampak. Bukan. Tapi adalah hakikatnya Allah yang berkehendak penglihatan kita terhalang dengan adanya objek-objek tadi. Objek-objek tadi itu hanya adat saja. Hakikatnya yang menyebabkan kita tidak nampak itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menentukan dan mentakdirkan bahawa dengan ada ini dia tak nampak. Sebab itu bayangkan apabila Allah tarik adat tersebut, adat, hukum adat tadi tu, kan, ditarik oleh Allah, boleh dilihat. Contoh je Sayyidina Umar bin Khattab di dalam hadis yang sahih dalam Bukhari meriwayatkan bahawa Sayyidina Umar bin Khattab pernah berada di Madinah. Waktu dia di Madinah, dia melihat peperangan yang berlaku di Iraq atau di Parsi. Yang mana pada waktu itu ada tentera sahabat bernama Sariyah, general bagi umat Islam. Kerana ada musuh nak datang dari belah sana belakang gunung, atas gunung tak ada orang, tiba-tiba Allah bukakan kasyaf Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar melihat apa yang berlaku di Parsi. Dan Sayyidina Umar pun menjerit. Dia kata, Al-Jabal, Al-Jabal, Ya Sariyah, Al-Jabal. Sariyah, Jabal tu, Jabal, gunung tu. Gunung. Sariyah pula dengar. Padahal ni bukan zaman walkie-talkie. Ni bukan zaman adanya telefon. Bukan zaman Zoom. Bukan zaman WhatsApp. Sariyah dengar suara Sayyidina Umar. Dia pun naik ke atas gunung. Bawa badan tenteranya atas gunung. Maka musuh yang datang belah sana kalah. Disebabkan kejadian tersebut. Hadirin wal hadirat. Hafizahullah. Ini namanya perkara-perkara yang mencari adat. Penghalang itu kerana adatnya tak nampak. Hadirin wal hadirat. Hafizahullah. Okey. Lalu kita akan masuk pada yang bahagian terakhir, iaitu yang ke-76. Atau segmen item ke-76. Wa innamal mawani'u inda ahlil haq a'radun mudadatun lil basar taqumu bi jawhari fardin minal aini bihasabil adati wa tata'addadu bihasabi ma fata minal mar'iyat kama anna al-basara binisbati ilayna aradun yakumu bidhalikal jawharil fardi minal aini adatan wa yata'addadu bihasabi ma ru'iyah minal mubasarati. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang bermaksud, adapun penghalang menurut ahli hak. Apa sebenarnya yang menghalang? Adapun penghalang menurut ahli hak itu adalah sifat-sifat yang berlawanan pada penglihatan yang berupa jauharul fard, substansi terkecil yang berada di mata secara adat. Ini penghalang juga berbilang-bilang mengikut apa yang dilihatnya. Sebagaimana penglihatan bagi zat kita adalah suatu sifat. Jadi penglihatan bagi kita adalah suatu sifat yang berdiri pada jauharul fard, atau zat mata itu secara adatnya. Dan ia berbilang-bilang berdasarkan apa yang dilihat oleh pandangan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah.
Jadi menurut keterangan Al-Imam As-Sanusi pada segmen kali ini menerangkan apa yang sebenarnya kita terhalang untuk melihat. Ini kerana ada a'radun mudaddatun lil basar. Ada benda-benda baharu yang akan melawan penglihatan kita, menghalangi penglihatan kita, yang mana perkara tersebut berdiri pada jauharul ard, itu pada substance yang paling kecil minal ain, yang ada pada mata, bihasabil adati, sesuai dengan adatnya, dan dia sesuai dengan apa yang dapat dilihat, seperti halnya penglihatan. Kalau dinisbahkan atau disandarkan kepada kita, dia al-aradun, suatu perkara yang baru terjadi, yaqumu bidzalikal jauhar, yang berdiri pada jauhar fard tadi. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Ini yang menghalang secara adatnya. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Maka seumpama Allah SWT membukakan hijab ni tadi, nescaya tak ada masalah lah untuk dia melihat. Begitu juga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya memberi ru'yah kepada orang-orang yang beriman. Ada yang melihat Allah sekejap, ada yang melihatnya lama, ada yang melihatnya sentiasa. Masya Allah, itu nikmat yang paling agung. Kerana melihat Allah di akhirat kelak adalah nikmat yang paling agung yang tidak didapatkan oleh semua orang. Jadi dia adalah nikmat. Orang-orang beriman, bila dia masuk syurga nanti, tiba-tiba dia dianugerahkan untuk melihat Allah. Maka dia adalah nikmat yang paling tinggi dan yang tak dapat dibandingkan dengan yang lain. Harus untuk melihat Allah. Sebab itu ada perbahasan kalangan ulama. Kalau Nabi Ibrahim diberikan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa diberikan Kalimullah, yang direct, bercakap dengan Allah SWT, Nabi Musa AS. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, dia diberi anugerah ar-ru'yah, iaitu melihat Allah. Di mana Nabi Muhammad SAW ketika dia masih hidup dan di dunia lagi, dia pernah ke Isra wal Mi'raj, di Sidral Muntaha. Allah SWT bukakan kasyafnya untuk melihat Allah, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibn Abbas. Walaupun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menolaknya. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Jadi ini adalah nikmat yang paling agung, melihat Allah di akhirat. Di akhirat kelak. InsyaAllah kita langsung setelah ini buka Q&A, insyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Negeri Sembilan 102.7. Adalah sangat penting untuk menciptakan, membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan haruslah menjadikan keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta. Orang tua yang mencintai anaknya, suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, anak-anak yang menghormati dan mencintai orang tuanya, akan menjadikan orang-orang tersebut pribadi-pribadi yang keluar dari rumah mereka dan akan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan pribadi. Daripada kami, Nausihat. Tidak
Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani bersama Mula Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Alhamdulillah masih bersama rancangan Imanunah, Iman Kami, dan Alhamdulillah masih lagi bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Untuk petang ini bersama Doktor, Alhamdulillah telah bercakap tentang sifat harus melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Dan untuk waktu ini ada beberapa soalan Doktor yang kita dapat dari minggu lepas dan minggu ini mungkin kita nak jawabkan yang terlebih dahulu dari minggu lepas. Ada yang bertanya, Doktor, apakah kesan jika sifat harus Allah dipersoalkan atau diragui oleh manusia, dan bagaimana kita dapat mengatasi keraguan tersebut? Bagaimana, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Bahayanya seseorang yang meragukan sifat harus bagi Allah, dia akan mengakibatkan, boleh menyebabkan kesesatan, dan na'udzubillah min zalik, boleh menyebabkan keguguran iman. Maksud dia apa? Kerana kalau dia meragukan sifat harus, contoh dia di kita, Allah tak harus dilihat, Allah tak harus berbuat zalim, contoh dia, Allah wajib buat yang baik pada makhluk, seperti pandangan Mu'tazilah. Ini jelas boleh menyebabkan kesesatan, kerana Mu'tazilah sesat kerana isu-isu ini. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat, para sahabat sepakat, sahabat Rasulullah SAW sepakat bahawa di akhirat kelak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bahaya kalau seorang itu mempersoalkan. Asal mempersoalkan nak tahu tak apa, tapi menganggap atau tidak menetapkan sifat harus tersebut, berarti dia mengatakan itu wajib dan lain-lain, iaitu qalbul haqa'iq kita panggil, iaitu dia pindah, dia kata benda yang ini harus, dia kata ni wajib, benda ni harus, dia kata mustahil. Ini adalah tidak benar dan boleh menyebabkan gugur iman apabila ia sampai pada extent, iaitu Allah tak boleh nak bagi rezeki. Kan memberi rezeki, mengayakan, memiskinkan, ini adalah perbuatan Allah, af'al Allah. Harus bagi Allah mengayakan dan memiskinkan. Dia menilai tak, Allah mustahil boleh kayakan orang. Contoh dia, dianggap Allah ni tak ada kuasa, tak ada kudrah. Ini boleh menyebabkan seorang itu gugurnya iman. Inilah bahayanya. Jadi macam mana kita nak menangani keraguan tersebut? Adalah dengan ilmu, kita ajarkan. Kita bagi dia pengetahuan, kita beri dia hujah dia, kita terangkan selogik mungkin yang dia boleh terima logik tersebut. Hadirin wal hadirat afidakumullah. Kita berikan sumber-sumber daripada Quran dan Sunnah, pendapat-pendapat ulama daripada kitab, agar supaya ia dapat memahami dengan cara yang betul dan tidak tersalah dalam bab ini. Okey, Datin. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Dan ada satu soalan lagi, Doktor, yang bertanya tentang contoh-contoh dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan sifat harus Allah dan bagaimana kita dapat memahaminya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Cuba kalau kita baca dalam surah Al-Imran, iaitu apa? Malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Allah ni kan Malikal mulki, yang memiliki segala kerajaan. Tu'ti mulka man tasha', iaitu engkau Allah SWT memberi, iaitu kerajaan pada mana-mana orang. Man tasha'u, yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau mencabut balik kerajaan tersebut daripada mana-mana orang yang kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', dan kau mengagungkan atau meninggikan atau mutu'izzu, iaitu mengagungkan mana-mana orang yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan kau menghina mana-mana engkau
yang kau kehendaki. Ini adalah jelas. Biyadikal khair. Dan dengan kuasaan-Mu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Engkau pada segala sesuatu itu berkuasa. Ayat tersebut menunjukkan ini adalah contoh sifat yang harus bagi Allah. Harus bagi Allah memberi kekayaan kepada orang. Harus bagi Allah untuk memberi di kerajaan. Harus bagi Allah menarikkan dia balik. Harus bagi Allah untuk memuliakan dia. Harus bagi Allah untuk menghina dia dan lain-lain. Maksudnya menjatuhkan derajat dia. Ini adalah harus. Dia bukan dikatakan wajib. Ini contoh dalam Al-Quran itu sendiri. Hadiri wal hadra abidakumullah. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl. Tukhrijul hayya minal mayti. Wa tukhrijul mayta minal hayy. Allah yang mengeluarkan daripada orang yang hidup. Dan orang yang hidup dikeluarkan daripada orang yang mati. Orang yang mati daripada orang yang hidup. Ini semua Allah SWT jalankan. Tidak wajib bagi Allah mencipta dia. Tapi Allah boleh. Wa tarzuqu man tasha. Allah boleh memberi rezeki kepada mana-mana orang yang dikehendaki. Bi ghairi hisab. Dengan tanpa hisab. Sama sekali. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih banyak doktor. Dan ada satu soalan lagi untuk minggu ni doktor yang bertanya, ada yang kata ru'yatullah di akhirat itu bermaksud ziyadatul ilm atau tambah ilmu. Bukan melihat dengan mata kepala. Mungkin ada kebenaran ke situ. Bagaimana doktor pencerahannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jawapannya tidak. Iaitu ru'yatullah di sisi ahli sunnah adalah melihat Allah dengan kepala mata. Mata kepala dia. Dia itu dengan melihat, dengan lihat hakiki. Diberikan idrak pada matanya, pada ain. Melihat Allah. Itu adalah ru'yatullah fil akhirah. Ru'yatullah fil akhirah. Ziyadatul ilmi. Kalau dengan ru'yatullah juga dapat ziyadatul ilmi, why not? Tak ada masalah. Tidak menjadi penghalang. Tapi kalau mengatakan hanya sahaja, iaitu dia tambah ilmu sahaja. Ru'yatullah di akhirat itu maksud dia tambah ilmu sahaja, bukan melihat dengan mata. Itu pandangan Mu'tazilah. Kan? Jadi, yang benar di sisi ahli sunnah wal jamaah, melihat Allah itu adalah dengan melihat hakiki, bukan semata-mata ziyadatul ilmi. Kan? Hadir wal hadra Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Semoga ada pencerahan kefahaman kepada para pendengar tentang soalan ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan doktor. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Jadi kita dah habis bahas tentang sifat harus bagi Allah. Yang mana harus bagi Allah adalah melakukan segala perbuatan, menghidupkan, mematikan, memberi kaya, memberi miskin dan lain-lain. Tidak wajib bagi Allah buat benda yang baik kepada mana-mana. Dan juga harus bagi Allah untuk memberikan kepada kita kenikmatan yang paling agung, iaitu ru'yatullah fil akhirah. Melihat Allah di akhirat, yang dalam bahasa Inggerisnya dikenal sebagai divine presence. Maka kita mohon dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat yang paling agung ini, iaitu dapat melihat Allah di akhirat kelak. Hadil wal hadra abidullah. Dan kita mohon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa dan kesalahan kita, dan kita diberikan, iaitu diberikan nikmat keimanan yang sabit, dan juga dijauhkan dari api neraka, diberikan syurga dan diberikan ru'yatullah fil akhirah. InsyaAllah aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Aiman atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah doktor kita jumpa lagi. Selamat buka puasa doktor. Dan sama-sama insyaAllah. Dan jangan lupa doakan kami doktor ya. Amin ya rabbal alamin. Ya insyaAllah. Terima kasih banyak doktor. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi Hikmah FM, inspirasi Ramadan anda. Johor Bahru 106.2 FM. Johor Bahru 106.2. Ukuran keberhasilan Ramadan, prestasi amal ibadah di dalam bulan Ramadan tidak terukur ketika Ramadan. Kalau diukur kepada Ramadan, banyak orang yang hebat Ramadan itu. Siang hari puasa, malam hari tarawihnya dengan qiyamul lail, dengan tahajudnya.
Tetapi sebetulnya ukuran keberhasilan prestasi amal ibadah di dalam bulan Ramadan tidak diukur ketika Ramadan, diukur setelah Ramadan. Jadikan Ramadan anda tahun ini lebih bermakna dengan ikuti segmen khas Tazkirah Ramadan bersama dengan Ustaz Muhammad Rozi Harun sepanjang Ramadan pada jam 1.30 tengah hari dan 5 pagi. Eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Sebab tu kadang-kadang dalam kehidupan kita rasa macam, subhanallah, aku tak mau macam ni tapi Allah bagi macam ni. Aku tak mau macam ni tapi Allah bagi macam ni. Rupa-rupanya yang kita rasa tak baik, itulah yang baik untuk kita, tuan-tuan. Allah nak kebaikan-kebaikan tu dalam kehidupan kita. Allah bagi ilmu kat kita, bukan sekadar ilmu. Allah bagi kita mampu untuk beramal dengan ilmu tersebut sehingga kan orang di sekeliling kita redha dekat kita. Kalau tuan-tuan boleh bayang tak, kalau kita dulu macam mana? Kita dulu bukan macam ni. Kita dulu tenggelam dalam maksiat, kita buat benda-benda yang tak patut kita buat dan orang benci dekat kita. Tapi sekarang Allah beri hidayah dekat kita, tuan-tuan. Allah alihkan kita duduk di situasi yang lebih baik. Maka manfaatkan sebaiknya ilmu yang kita belajar. Kita beramal dengan sungguh-sungguh beramal, tuan-tuan. Dengan sedikit ilmu yang kita dapat, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita beramal dengannya. Dan mudah-mudahan dia menjadi tanda bahawa Allah sedang melimpahkan kasih sayang dan cintanya untuk kita. Semua pintu langit dan pintu syurga dibuka setiap bulan Ramadan, manakala pintu-pintu neraka pula ditutup. Semua iblis dan syaitan dirantai kemudian diseret dan Ya Allah, kami berpuasa dan beriman padamu. Rezekimu kami berbuka, rahmat maha pengasih, maha penyayang. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Ramadan bulan ibadah, diberikan pahala berganda. Itulah kelebihan kepada umat akhir zaman. Pintu syurga dibuka seluasnya, beramallah dengan seikhlasnya. Ditutup pula pintu neraka agar terhindar dari sesaannya. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran. Yas'alullah al-ghufran, maghfiratan war-rayyan. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Bersahur berkatnya ada, dituntut laksanakannya. Bersegera ketika berbuka, doakanlah puasa diterima. Salat tarawih di malamnya, ibadah yang istimewa. Tadarus Al-Quran perbanyakkanlah, bahkan diberikan syafaatnya. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran. Yas'alullah al-ghufran, maghfiratan war-rayyan. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Solat malam dirikanlah, mohonlah keampunan. Semoga mendapat kurnia
terpasti